Diriwayatkan secara mursal bahwa Rasulullah SAW sabda, dalam surah Al-Fatihah terdapat penawar untuk segala penyakit. Daripada Hazrat Abdul Malik bin Umair rahmatullah alaih meriwayatkan secara mursal bahwa Rasulullah SAW sabda, dalam surah Al-Fatihah terdapat penawar untuk segala penyakit. Hadis ini riwayat Darimi dan Baihaqi. Keterangan kelebihan surah Al-Fatihah terdapat dalam banyak hadis. Dalam satu riwayat dinyatakan bahawa seorang sahabat sedang mengerjakan solat sunat. Rasulullah SAW telah memanggilnya. Oleh kerana beliau sedang bersolat, maka beliau tidak menyahut. Setelah menyempurnakan solat, beliau pun pergi menemui Rasulullah SAW. Maka baginda bertanya, kenapa kamu tidak menjawab panggilanku? Rasulullah SAW bertanya, adakah kamu tidak membaca ayat Al-Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Wahai orang yang beriman, sahutlah panggilan Allah dan Rasulnya apabila mereka memanggil. Seterusnya Rasulullah SAW sabda, saya ingin memberitahu kamu satu surah yang paling afdal di dalam Al-Quran. Surah itu adalah surah Al-Hamd, yakni Al-Fatihah, yang mempunyai 7 ayat. Ayat-ayat ini adalah sabak matani dan mewakili keseluruhan Al-Quran yang agung. Telah diriwayatkan daripada sesetengah ahli sufi bahawa segala yang terkandung di dalam kitab-kitab Allah SWT yang terdahulu terdapat di dalam Al-Quran, dan segala isi kandungan Al-Quran terdapat dalam surah Al-Fatihah. Dan apa-apa yang terkandung dalam surah Al-Fatihah terdapat dalam Bismillah. Apa-apa yang terdapat di dalam Bismillah adalah terdapat pada huruf pertama, yakni ba. Diterangkan dalam tafsiran bahawa huruf ba di sini bertugas sebagai penemu, yaitu ba. Yaitu huruf ba memutuskan hubungan seorang hamba dengan segala perkara yang lain dan menemukannya dengan Allah SWT. Sebagian ulama menambah lagi keterangan ini dengan pendapat bahawa apa-apa yang terdapat dalam huruf ba terkandung dalam titik pada ba itu. Ini titik wahdaniyah. Dalam istilah tasawuf, titik wahdaniyah terdapat membawa makna sesuatu yang tidak boleh dibagi-bagikan lagi. Setengah ulama pula dinukilkan berkata bahawa dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yakni akan dikau kami sembah dan akan dikau kami meminta pertolongan. Dianya terkandung segala hajat dunia maupun agama. Baginda Rasulullah SAW diberitakan telah bersabda dalam satu hadis, demi zat yang nyawaku dalam genggamannya, satu surah yang seumpama ini tidak pernah diturunkan, sama ada di dalam Taurat, Injil, Zabur dan bahagian yang lain dalam Al-Quran. Para masyayikh mengatakan bahawa membaca surah Al-Fatihah dengan penuh kepercayaan dan keyakinan akan menyembuhkan segala penyakit, sama ada penyakit rohani ataupun penyakit jasmani, penyakit zahir ataupun penyakit batin. Al-Fatihah yang ditulis
dan dijadikan sebagai tangkal, dan juga menjilat Al-Fatihah yang ditulis adalah berfaedah bagi mengubati penyakit. Terdapat di dalam sihah, yakni kitab-kitab hadis yang sahih, bahawa para sahabat radhiyallahu anhum pernah membaca surah Al-Fatihah dan menghembus ke atas orang yang dipatuk ular atau disengat kalajengking, orang yang terkena sawan, dan orang yang gila. Dan Rasulullah SAW sendiri mengharuskan perbuatan ini. Dalam satu riwayat diberitakan bahawa baginda Rasulullah SAW pernah membaca surah ini lalu menghembuskan kepada Hazrat Sahib bin Yazid radhiyallahu anhu. Dan baginda SAW membaca dan menyapu dengan air liurnya pada tempat yang sakit itu. Menurut hadis yang lain lagi dikatakan bahawa sesiapa yang berbaring dengan niat untuk tidur dan membaca surah Al-Fatihah serta surah Al-Ikhlas, kemudian menghembus ke atas dirinya sendiri, maka dia akan dijauhkan dari segala bahaya melainkan maut. Menurut riwayat yang lain lagi, surah Al-Fatihah menyamai pahala membaca 2/3 daripada Al-Quran. Diriwayatkan juga bahawa baginda Rasulullah SAW sabda, "Aku telah mendapat 4 perkara daripada khazanah khas daripada Arash. Tidak ada sesiapa pun yang mendapat apa-apa perkara lain daripada khazanah tersebut. Pertama surah Al-Fatihah. Yang kedua ayatul kursi. Yang ketiga ayat-ayat akhir daripada surah Al-Baqarah. Yang keempat surah Al-Kautsar." Hazrat Hasan Basri rahimahullah alaih meriwayatkan satu sabdaan Rasulullah SAW yang berbunyi, "Seseorang yang membaca surah Al-Fatihah adalah seumpama seseorang yang membaca kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran yang mulia." Adalah diriwayatkan dalam sebuah hadis lagi bahawa iblis meraung-raung sambil melumur seluruh kepalanya dengan debu apabila berlaku 4 peristiwa. Yang pertama, apabila dia dilaknat. Yang kedua, apabila dia dicampak keluar daripada syurga ke dunia. Yang ketiga, apabila Nabi Muhammad SAW dianugerahkan dengan kenabian. Dan yang keempat, apabila surah Al-Fatihah diturunkan. Diberitakan juga daripada Hazrat Sya'abi rahmatullah alaih. Diberitakan daripada Hazrat Sya'abi rahmatullah alaih bahawa satu ketika seorang datang kepadanya dan mengadu tentang buah pinggangnya yang sakit. Hazrat Sya'abi rahmatullah alaih nasihatinya supaya membaca asasul Al-Quran, dan menghembus pada tempat yang sakit. Apabila ditanya, apakah makna asasul Quran? Hazrat Sya'abi rahmatullah alaih menjawab, surah Al-Fatihah. Dituliskan bahawa antara amalan para masyaikh yang mujarab ialah surah Al-Fatihah. Dan surah ini juga sebagai Ismul Azam yang sepatutnya dibaca untuk memohon apa-apa hajat. Yang terdapat 2 cara membaca surah Al-Fatihah. Yang pertama, membaca surah Al-Fatihah di antara solat sunat dan solat fardu subuh sebanyak 41 kali selama 40 hari. Huruf mim dan huruf mim dalam bismillah hendaklah dibaca bersama dengan lam dalam alhamdulillah. Segala hajat insya-Allah akan tertunai. Sekiranya menghadapi apa-apa penyakit dan terkena sihir, hendaklah membaca surah ini dan dihembuskan sedalam air lalu diminum. Cara yang kedua ialah dengan membaca surah ini sebanyak 70 kali antara solat sunat dan fardu subuh pada hari Ahad yang pertama dan pada permulaan bulan Islam.
Cara yang kedua ialah dengan baca surah ini sebanyak 70 kali antara solat sunat dan fardu subuh pada hari Ahad yang pertama pada bulan Islam, pada permulaan bulan Islam. Pembacaan cara ini tidak perlu disambungkan mim, bismillah dengan lam dan alhamdulillah. Selepas itu perlulah dibaca pada waktu yang sama dengan bilangan bacaan dikurangkan sebanyak 10 kali pada setiap hari sehingga hari yang ke-7. Sekiranya hajat seseorang telah tertunai pada bulan pertama, maka bertuahlah orang itu. Sekiranya tidak lagi, maka hendaklah diulangi dengan melakukan amalan yang sama pada bulan yang kedua dan pada bulan yang ketiga. Surah ini juga ditulis pada pinggan tembikar dengan menggunakan air mawar dan dicampur kasturi ataupun za'faran. Kemudian tulisan itu dilarutkan dengan air lalu diminum oleh pesakit selama 40 hari. Ini adalah cara pengobatan yang mujarab kepada seseorang pesakit yang telah lama menderita sesuatu penyakit. Membaca surah ini sebanyak 7 kali dan menghembus kepada pesakit juga merupakan satu cara pengobatan bagi sakit gigi, sakit pening kepala dan sakit perut. Semua ini dia diriwayatkan dengan ringkas. Dia telah dipetik daripada kitab Mazahir Haq. Alhamdulillah juga kita kelebihan surah Fatihah.